So much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kami akan membentangkan tugasan subjek POL 3053 Sosiologi Perbandaran yang bertajuk Isu Kesihatan Mental Semasa Pandemik COVID-19. Pada tahun 2019, isu penularan wabak penyakit berjangkit iaitu COVID-19 yang dikesan di Wuhan, China semakin berleluasa dan menyebabkan lebih daripada 200 buah negara dijangkiti wabak tersebut. Penularan wabak ini memberikan kesan terhadap seseorang individu kepada individu yang lain. Oleh itu, kerajaan terpaksa mengumumkan untuk melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan untuk membendung wabak ini. Kesan daripada penularan wabak ini yang semakin meningkat ini memberikan kesan terhadap kesihatan mental seseorang, tidak kira daripada golongan kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang tua. Di Malaysia kini, isu kesihatan mental antara isu yang sering menjadi semakin hangat, terutamanya selepas wujudnya pandemik COVID-19. Kesihatan mental di Malaysia ini menunjukkan statistik yang paling tinggi mendapat sokongan daripada Pusat Bantuan Kesihatan Mental Kebangsaan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia ini merekodkan peningkatan sebanyak 5 kali ganda pada tahun 2022 berbanding pada tahun 2020. Menurut Dr. Muhammad Nazir bin Abdul Kadir mengatakan bahawa penyakit mental adalah salah satu penyakit yang melibatkan gangguan daripada fungsi otak yang menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran individu tersebut yang menyebabkan terjadinya gangguan dalam melakukan aktiviti harian mereka. Kesihatan mental ini terbahagi kepada 5 iaitu anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, schizophrenia, depression dan eating disorder. Okey, baik, saya akan teruskan dengan sorotan literature. Pandemik COVID-19 ini dia memberi impak yang sangat besar kepada kesihatan mental untuk setiap individu di setiap negara, termasuklah di Malaysia ini. Antara isu kesihatan mental yang sering dihadapi oleh kebanyakan masyarakat ialah depresi, kemurungan dan tekanan yang luar biasa. Menurut Polis Diraja Malaysia, kes peningkatan bunuh diri dilaporkan meningkat dari tahun 2019 kepada tahun 2020 dengan jumlahnya sebanyak 609 kes kepada 631 kes. Cubaan bunuh diri dilaporkan banyak berlaku dalam kalangan masyarakat ketika pasca pandemik COVID-19 ini. Hal ini adalah kerana kita terpaksa berada di rumah atas arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan semenjak berlakunya pandemik COVID-19 ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kesihatan mental ini seperti kemurungan yang gagal dikawal boleh berisiko untuk seseorang membuat cubaan bunuh diri. Okey, bunuh diri ini terdiri daripada 3 peringkat. Okey, iaitu yang pertama, suicidal ideation, iaitu mempunyai idea untuk membunuh diri. Yang kedua adalah suicidal plan, iaitu rancangan untuk membunuh diri. Dan yang ketiga ialah suicide attempt, iaitu cubaan untuk membunuh diri. Selain itu, pandemik COVID-19 ini juga tidak ketinggalan dalam memberi kesan yang positif kepada para pelajar dan warga pendidik, kerana ketika pasca pandemik COVID-19 ini, mereka terpaksa melakukan pembelajaran secara atas talian.
Okey, dengan melakukan pembelajaran secara hybrid ini, para pelajar dan guru dia dapat belajar menggunakan teknologi dan maklumat dan komunikasi iaitu ICT dengan menggunakan pelbagai jenis peranti yang ada seperti telefon bimbit, tablet dan komputer riba. Melalui cara ini, pelajar dan guru ni dapat menimba ilmu pengetahuan yang baru untuk belajar ilmu yang baru dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai untuk pembelajaran secara atas tali ini seperti Webex Meeting, Zoom Cloud, Google Meet dan lain-lain lagi. Penggunaan ICT ini dapat membantu pelajar supaya lebih mudah untuk pembelajaran secara dalam talian kerana mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesiapa sahaja dan pada bila-bila masa. Kesihatan mental ini mempengaruhi cara individu tersebut untuk membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu masalah. Kegagalan mereka untuk mengurus dan menyelesaikan diri dengan persekitaran yang berbeza juga mampu memberi tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam diri mereka. Pasca pandemik COVID-19 ini, dia memberikan impak yang negatif juga kepada kesihatan pelajar dari segi emosi, perasaan, fikiran, tekanan dan kebimbangan. Kesihatan mental yang rendah turut memberi kesan kepada tahap motivasi pelajar semasa pembelajaran secara hybrid. Okey, baik. Sekarang saya akan teruskan lagi dengan metodologi kajian. Metodologi kajian ini dia merupakan satu kaedah untuk menjalankan sesuatu kajian yang membincangkan tentang reka bentuk kajian, instrumen kajian dan juga kaedah pengumpulan data. Metodologi kajian ini juga menerangkan sesuatu masalah yang dikaji yang bertujuan untuk lebih memahami dengan lebih luas tentang pengaplikasian kaedah dengan menghuraikan proses kajian. Reka bentuk kajian, instrumen kajian yang kami jalankan ialah dengan menggunakan kaedah kualitatif. Okey. Kaedah kualitatif ini merupakan kaedah yang menjalankan sesuatu melalui pemerhatian seperti temubual dan juga membuat penyelidikan berdasarkan sumber yang sedia ada seperti di laman web. Seterusnya, cara untuk mendapatkan data ini adalah dengan menggunakan rujukan daripada perpustakaan seperti buku, jurnal dan juga sumber daripada internet. Antara faktor berlakunya disebabkan kesihatan mental terjejas ialah kebimbangan untuk melakukan aktiviti harian. Dengan adanya penularan wabak penyakit berjangkit, mereka takut untuk melakukan aktiviti luaran dan tidak berinteraksi bersama rakan-rakannya. Oleh itu, kemurungan semakin meningkat dalam kalangan pelajar kerana memikirkan tentang pelajaran yang terpaksa ditangguhkan dari semasa ke semasa. Pergaulan ataupun interaksi yang kurang dilakukan dalam kalangan mereka ini dapat memberikan kesan yang negatif, terutamanya menyebabkan mereka tidak aktif dan menyebabkan fikiran mereka menjadi beku. Kesihatan mental ini semakin meningkat, semakin merosot disebabkan oleh kehilangan pekerja semasa penularan COVID-19. Penyebaran penyakit berjangkit iaitu COVID-19 ini meluas ke seluruh dunia pada tahun 2019 kini telah mengubah nasib hidup masyarakat dalam pelbagai aspek, terutamanya ialah kesihatan, sosial dan ekonomi. Penularan wabak COVID-19 ini memberikan kesan yang paling besar terhadap sektor ekonomi, terutamanya di negara Malaysia. Sekatan yang telah dilakukan oleh kerajaan ini menyebabkan aktiviti jual beli semakin menurun dari di mana pengguna tidak lagi membuat pembelian seperti biasa. Oleh itu, penawaran melebihi permintaan untuk barangan juga perkhidmatan. Keadaan tersebut berlaku disebabkan oleh majikan tidak dapat lagi membayar gaji mereka, menyebabkan dirinya tertekan dan risau untuk meneruskan hidupnya. Kebimbangan tentang berita palsu yang disiarkan juga merupakan salah satu faktor.
Semasa berlangsungnya Perintah Kawalan Pergerakan ini, terdapat banyak berita-berita yang tidak betul disebarkan, tidak kiralah melalui WhatsApp, Twitter, Telegram dan lain-lain lagi. Berita yang disebarkan ini banyak berkaitan dengan kes-kes luar negara dan dalam negara yang tidak pasti akibat penularan wabak COVID-19. Berita palsu ini disebarkan dengan pelbagai tujuan yang tersendiri, termasuklah untuk mengelirukan masyarakat dan memberikan situasi yang panik atau resah kepada seseorang individu dengan lebih meluas. Sebanyak 307 kes telah dilaporkan di PDRM tentang penyebaran berita palsu ini semasa pandemik COVID-19. Hal ini menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 yang telah disediakan oleh pihak kerajaan kepada masyarakat untuk terus kekal sihat semasa penularan COVID-19 tersebut. Sekiranya seseorang tidak mengambil suntikan tersebut, mereka disekat dalam melakukan sebarang aktiviti, dan terakhir ialah disebabkan oleh kemelesetan ekonomi di negara kita ini. Pada peringkat awalnya, penularan wabak ini menyebabkan sempadan negara kita terpaksa ditutup untuk mengawal penularan wabak COVID-19 dan mengambil langkah berjaga-jaga. Ekonomi yang tidak stabil ini memberikan kesan yang negatif kepada seseorang untuk terus hidup. Kesan ini secara tidak langsung memberikan kesan ke atas kehidupan mereka, terutamanya daripada aspek ekonomi, keselamatan dan kesihatan dan hubungan sosial mereka. Dasar yang dilakukan iaitu penutupan sementara aktiviti ekonomi dihadkan ataupun terpaksa ditutup agar tidak berlakunya penularan wabak COVID-19 tersebut, dan akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat masyarakat untuk terus hidup. Penyelesaian yang pertama adalah akses kepada khidmat sokongan. Hal ini adalah penting bagi individu untuk mempunyai akses mudah kepada khidmat sokongan kesihatan mental. Institusi kesihatan mental dan organisasi bukan kerajaan NGO perlu meningkatkan akses kepada khidmat sokongan psikososial dan kaunseling. Contohnya, masyarakat boleh terima rawatan melalui saluran digital seperti panggilan telefon, pesanan teks atau sesi terapi dalam talian. Penyelesaian yang kedua adalah menjaga rutin harian dan kecergasan fizikal. Merawat diri sendiri secara holistik seperti menjaga kebersihan fizikal, tidur yang cukup, makan makanan yang seimbang dan melakukan aktiviti fizikal secara berkala. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dapat membantu mengurangkan tekanan secara tidak langsung, juga dapat meningkatkan suasana hati. Maksudnya mood kita boleh berubah daripada sedih kepada gembira. Selain itu, latihan fizikal seperti berjalan, melakukan yoga dan senaman ringan yang lainnya dapat meningkatkan kekuatan fizikal dan juga mental kita dengan melepaskan endorfin dalam badan. Penyelesaian seterusnya bagi isu kesihatan mental semasa pandemik COVID-19 adalah dengan mengurangkan paparan berita negatif. Seperti yang kita sedia maklum, semasa pandemik COVID-19 terlalu banyak paparan berita negatif dan informasi yang tidak benar mengenai pandemik tersebut. Perkara tersebut secara tak langsung dapat menyebabkan depression dan anxiety disorder kepada seseorang individu itu. Oleh itu, penting untuk kita menghadkan paparan terhadap berita yang tidak perlu dan memilih sumber berita yang dipercayai dan dikawal dengan baik. Penyelesaian bagi isu kesihatan mental yang keempat adalah dengan mendapatkan sokongan sosial dan keluarga. Sokongan sosial yang kuat dari keluarga, sahabat dan komuniti dapat membantu mengurangkan kesan kesihatan mental yang negatif semasa pandemik.
sebagai contoh, apabila kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita percayai secara emosional, berkongsi pengalaman dengan diorang dan mendapatkan sokongan emosi, ia dapat membantu mengurangkan rasa kesepian dan meningkatkan kesejahteraan. Tambahan pula, menjaga hubungan sosial dan menyokong satu sama lain adalah penting dalam menjaga kesihatan mental. Individu perlu dirangsang untuk mencari sokongan dari keluarga, rakan sekerja dan komuniti mereka. Sokongan sosial dapat membantu mengurangkan isolasi sosial dan memberikan rasa penerimaan dan pemahaman kepada individu yang mengalami tekanan mental. Oleh itu, pentadbiran dan pemimpin komuniti juga memainkan peranan penting dalam menangani isu kesihatan mental semasa pandemik. Mereka perlu menyediakan sumber daya yang mencukupi untuk perkhidmatan kesihatan mental dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Dalam menjaga kesihatan mental individu adalah penting untuk mengambil pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak berkepentingan. Kesimpulannya, isu kesihatan mental semasa pandemik COVID-19 telah memberi tekanan yang besar kepada kesejahteraan mental individu di seluruh dunia. Pengurangan akses kepada sokongan sosial dan kesihatan mental yang terhad juga telah mengubah keadaan. Oleh itu, penting untuk kita menangani isu-isu ini dan mengambil tindakan segera bagi menyokong tindakan kesihatan mental komuniti kita semasa dalam keadaan pandemik COVID-19 yang mencabar ini.